Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di channel 20 Sen. Terima kasih kerana terus menonton. Episod yang lalu kita telah pun melalui jalan di Jonker Walk. Episod kali ini kita akan meneruskan perjalanan menuju ke Bandar Melaka untuk melihat kesan-kesan peninggalan sejarahnya. Menelusuri jalan di sekitar Bandar Melaka ini, kita akan dapat merasakan sesuatu yang sangat sayu dan sedih, kerana bumi Melaka suatu masa dahulu adalah Empire Kesultanan Melayu Melaka, namun kini yang tinggal hanyalah sisa-sisa penjajahan Eropah. Tanpa kita sedar bahawa tiada satu pun peninggalan bangunan bersejarah Kesultanan Melayu Melaka yang ditinggalkan oleh penjajah. Semuanya habis lebur binasa dan digelapkan. Itulah yang menimpa nasib bangsa kita. Walau apapun, kita ke sini sekadar merenung dan mengambil iktibar apa yang telah berlaku. Bukan untuk dibanggakan warisan penjajah ini. Biarlah kita melihat dari sudut yang berbeza. Okey, bila berada di Melaka, sudah tentu tumpuan kita akan melawat bangunan berwarna merah, iaitu tinggalan penjajah Belanda atau dikenali sebagai Dutch Square. Di sini kita dapat melihat bangunan Stadus, Gereja Melaka, Menara Jam, Air Pancut Victoria dan beberapa bangunan lain yang ada di sekitarnya. Percaturan politik, ekonomi, sosial dan keagamaan menjadikan kota ini semakin maju, malah berkembang sebagai sebuah pelabuhan interport tersohor ketika itu. Implikasinya ialah berlaku konflik bersenjata secara besar-besaran antara kuasa timur dan Eropah. Serangan dan penaklukan armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, betul ke ejaannya ni ataupun betul ke sebutannya ni, Alfonso de Albuquerque ke Albuquerque, saya rasa Alfonso de Albuquerque, pada tahun 1511, iaitu membuka lembaran baru era penjajahan asing di Melaka. Kemudiannya diikuti Belanda dan Inggeris. Portugis dan Belanda telah meninggalkan arkitek tembok kota Melaka, namun Inggeris telah memusnahkannya. Teruk kan diorang ni?
Lebih menarik lagi, kita akan menemui tapak arkeologi di bandar bersejarah ini, iaitu Kota Melaka dan kubu pertahanan Bastion Middelburg. Kubu ini terletak berhampiran dengan kawasan bangunan merah yang popular itu. Kota Melaka purba telah wujud sejak abad ke-15 Masihi lagi di bawah institusi Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh para mesuara. Batu merah atau laterik yang digunakan sebagai bahan utama bagi pembinaan kubu dan kota ini. Pada tahun 1660 dan 1678, tembok kompleks Kota Melaka ini telah diperkukuhkan oleh Belanda dengan membina sebuah kubu baru yang diberi nama Middelburg. Kota Melaka mengalami zaman kemusnahannya ketika Melaka diperintah oleh Inggeris dari tahun 1755 hingga 1818. Lama tu. Ini disebabkan Melaka memiliki kuasa tarikan dan ikatan jaringan perdagangan yang kuat, yang jauh lebih mantap daripada Pulau Pinang. Maka Inggeris meruntuh dan memusnahkan Kota Melaka pada 1807 supaya semua penduduk dan pedagang di Melaka berpindah ke Pulau Pinang. Harapan Inggeris itu tidak berjaya dan kota ini runtuh juga bersama-sama sejarah keagungannya. Yang tinggal hanyalah kota Porta di Santiago atau Formosa yang masih ada hingga sekarang ini. Pada tahun 2006, tapak Kota Melaka telah ditemui semula hasil usaha yang dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara yang melakukan kerja-kerja ekskavasi arkeologi. Struktur Kota Melaka dan kubu Bastion Middelburg ini didirikan semula, yang mana kita dapat lihat sekarang. Kerja-kerja pemulihan Bastion Middelburg ini telah dilaksanakan berdasarkan pada struktur asal yang dijumpai pada jajaran Portugis dan Belanda semasa kerja-kerja ekskavasi. Dah terjebak anda ke kawasan bangunan merah tu, singgahlah sekejap di kubu pertahanan Bastion Middelburg ini. Memang menarik dan boleh jejakkan kaki di atasnya yang terdapat beberapa buah meriam yang dipamerkan. Tidak jauh dari tapak arkeologi itu, berjalan kaki lebih kurang 15 minit anda boleh melihat replika kapal Portugis Flor de la Mar yang menempatkan Muzium Samudra. Terfikir juga, mengapa dibina kapal penjajah ni? Apa yang menarik dan hebatnya kapal tersebut? Mengapa tidak dibina sahaja kapal atau jong milik bangsa Melayu? Catatan sejarah yang menyatakan bahawa kapal atau jong Melayu itu 3 kali ganda lebih besar daripada kapal Portugis. Nampak tak? Korang fikirlah sendiri. Minda kita masih dijajah. Dari sudut lain, mungkin kapal ini dibina untuk mengingatkan kita semua tentang penjajahan. Mungkin juga. Di sebelah Muzium Samudra ini terletaknya Muzium Kastam dan lokasi untuk menaiki Melaka River Cruise. Bolehlah menelusuri dan menikmati keindahan Sungai Melaka. Sebenarnya banyak lokasi menarik yang ada di Bandar Melaka ini. Memandangkan masa yang suntuk, maka tak dapatlah nak pergi ke semua tempat yang menarik itu. Mungkin di lain masa kita boleh explore lagi tentang negeri Melaka ini. Okey, cukup sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Salam sayang dan ingat pesan ini, anak itik Tok Ubi mandi dalam besin. Jangan lupa channel 12 Sen. Bye bye.